Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid semua, sebelum Ustaz teruskan pelajaran pada hari ini, Ustaz ingin mohon maaf dulu kerana Ustaz tidak dapat mengadakan kelas Zoom ataupun kelas online bersama dengan murid-murid, yang mana Ustaz gantikan kelas Zoom tersebut dengan kelas Ustaz menghantar video sebagai ganti untuk kelas pada hari ini, yang mana video ini adalah berkaitan dengan pelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. Dan untuk pengetahuan murid-murid juga, bermula hari ini kita akan fokus kepada ulang kaji. Okey, untuk subjek hari ini ialah subjek sirah. Okey, subjek sirah. Okey, dalam buku teks muka surat 1. Dalam buku teks muka surat 1, okey, yang pertama adalah berkaitan dengan peperangan Badar Al-Kubra. Okey, peperangan Badar Al-Kubra. Okey, sebelum Ustaz teruskan, murid-murid tolong fokus kepada tulisan yang berwarna merah. Okey, tulisan yang berwarna merah. Okey, peperangan Badar Al-Kubra ini, peperangan Badar Al-Kubra ini berlaku di antara orang Islam Madinah dan orang kafir Quraisy. Okey, seperti mana yang murid-murid tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para orang Islam telah berhijrah ke Madinah. Daripada Mekah mereka berhijrah ke Madinah. Okey. So, jadi bilakah berlakunya peperangan Badar ini? Berlakunya peperangan Badar ini ialah pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Okey. Pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah bersamaan dengan 13 Januari tahun 624 Masihi. Okey. Dan di manakah? Di manakah tempat berlakunya peperangan ini? Di manakah perang Badar ini berlaku? Perang Badar ini berlaku di suatu lembah. Di suatu lembah antara Mekah dan Madinah. Okey, peperangan Badar ini berlaku di antara ataupun di suatu lembah antara Mekah dan Madinah. Dan kalau murid-murid tengok dekat buku teks tu juga, dekat muka surat 1, dekat paling bawah juga, selain daripada peperangan Badar ini, ada nama lain bagi peperangan Badar, iaitu Bainal Haq wal Batil. Okey, Bainal Haq wal Batil, yang bermaksud menentukan antara kebenaran dan kesesatan. Okey, itu dari segi pengenalan. Okey, sekarang ini cuba murid-murid buka dekat muka surat sebelah, dekat muka surat 2. Lihat kepada sebab berlakunya peperangan. Okey, sebab berlakunya peperangan. Apakah sebab berlakunya peperangan Badar ini? Okey. Antara sebab berlakunya peperangan Badar ini ialah yang mana orang kafir Quraisy Mekah, orang kafir Quraisy Mekah ini terus bercita-cita untuk menghancurkan pengaruh Islam. Bermaksudnya dekat sini ialah orang kafir Quraisy Mekah ini bercita-cita untuk menghancurkan pengaruh Islam. Dan dalam pada masa yang sama juga, setelah turunnya ayat Al-Quran dalam suratul Hajj, setelah turunnya ayat Al-Quran suratul Hajj ayat 39, yang mana ayat tersebut mengharuskan orang Islam untuk berperang dengan tujuan untuk mempertahankan diri daripada penindasan dan pencerobohan yang dibuat oleh orang kafir Quraisy. Tetapi sekiranya Ustaz tanya apakah sebab berlakunya peperangan Badar ini, murid-murid boleh bagi tahu Ustaz ataupun boleh
terang kat Ustaz, iaitu orang kafir Quraisy bercita-cita untuk menghancurkan pengaruh Islam dekat tulisan yang berwarna merah. Okey, sekarang ini murid-murid dah tahu dah. Pengenalan perang Badar, murid-murid dah tahu. Sebab berlakunya peperangan Badar pun murid-murid dah tahu. Sekarang ini kita pergi kepada peristiwa. Kita pergi kepada peristiwa peperangan. Okey, peristiwa peperangan. Sekarang ini kita pergi pada peristiwa peperangan dekat muka surat 4. Dekat muka surat 5. Okey, dekat muka surat 5 itu ialah peristiwa peperangan Badar Al-Kubra. Okey, yang mana tentera Islam, okey, tentera Islam ini diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ketua, yang menjadi pemimpin dalam peperangan Badar tersebut. Dan untuk pengetahuan, ini adalah perang yang pertama dalam Islam, perang Badar ini. Okey. Dan dari segi jumlah tentera pula, berapakah tentera orang Islam dan berapakah jumlah tentera orang kafir? Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, kita tengok dulu jumlah tentera orang Islam. Okey. Tentera orang Islam seramai 313. Okey. Tentera orang Islam seramai 313. Dan dalam 313 tersebut dipecahkan kepada dua bahagian, yang mana 82 tersebut adalah golongan muhajirin. Okey. Dan 231 adalah golongan ansar. So, jadi 82 tambah dengan 231 bersamaan dengan 313. Jadi jumlah tentera Islam yang menyertai peperangan Badar ini seramai 313. Okey, ingat tau, 313. Okey. Dan yang kedua, kita tengok kepada jumlah tentera kafir Quraisy. Okey. Yang mana untuk tentera kafir Quraisy ini ialah dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham. Okey. Abu Jahal bin Hisham ini memimpin tentera kafir Quraisy untuk memerangi tentera Islam dengan kekuatan dan jumlah tentera yang seramai 1000 orang. Okey. Dengan kekuatan tentera yang seramai 1000 orang. Okey. Jadi, apabila kedua-dua tentera ini, tentera Islam dan tentera kafir bertemu di suatu lembah antara Mekah dan Madinah, okey, dah bertentang mata, maka berlakulah cabar mencabar. Okey, berlakulah cabar mencabar, satu lawan satu di antara panglima perang Islam dan kafir. Okey, masih ingat tak nama-nama tentera tersebut, panglima Islam tersebut yang melakukan perlawanan antara satu lawan satu? Sebelum ini Ustaz dah pernah minta murid-murid untuk hafal nama-nama tersebut. Okey, dan seterusnya di sini murid-murid semua ialah untuk peperangan Badar ini, Ustaz akan terangkan sampai dekat peristiwa peperangan sahaja. Tetapi murid-murid semua, cuba lihat dekat bawah ni. Dekat bawah ini Ustaz ada sertakan soalan berkaitan dengan peperangan Badar, yang mana dalam kotak tersebut adanya yang kat tengah-tengah ni, cuba lihat. Yang tengah-tengah ini adalah tentera Islam, tentera kafir Quraisy.
ketua, siapakah ketua tentera Islam, siapakah ketua orang kafir Quraisy, dan bilangan tentera pula ialah berapakah bilangan tentera Islam dan berapakah bilangan tentera orang kafir Quraisy, dan seterusnya yang syahid, berapakah jumlah tentera Islam yang syahid, dan yang terkorban untuk kafir Quraisy berapakah jumlah. Okey, murid-murid dah tahu kan? Sebab apa? Hari itu kita dah belajar dah sebelum PKP. Ustaz harap murid-murid masih ingat. Dan soalan yang kedua adalah berkaitan dengan layanan terhadap tawanan perang. Okey, layanan terhadap tawanan perang ini ada dua cadangan. Yang pertama daripada Umar, daripada Saidina Umar, daripada Saidina Umar. Apakah cadangan Saidina Umar? Dan yang kedua ialah cadangan daripada Saidina Abu Bakar. Terdapat 3 cadangan daripada Saidina Abu Bakar. Dan ini pun murid-murid dah belajar. Betul? So, jadi Ustaz harap murid-murid boleh buat soalan ini dan juga dalam pada masa yang sama, tolong ulang kaji balik pelajaran yang pernah kita belajar. Jadi, video kali ini sampai di sini sahaja. Sampai kita bertemu lagi kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.